Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak bincang dengan awak jawapan latihan rumusan pada 27 Mac yang lalu. Tengok latihan rumusan yang bertajuk perpaduan tu. Soalan diberi. Anda diminta menulis satu rumusan tentang usaha-usaha memupuk perpaduan dan kepentingannya. Pada arahan soalan ni dia dah jelas nyatakan ada dua perkara yang perlu awak masukkan dalam penulisan rumusan nanti. Jadi arahan pertama yang awak jumpa tu kita labelkan sebagai fokus 1. Arahan yang kedua yang dalam arahan soalan itu kita labelkan sebagai fokus 2. Ada dua cara nak menulis pendahuluan. Sebelum cikgu tunjuk pada awak. Satu, sama ada awak nak menulis menggunakan rumusan atau awak nak menggunakan petikan. Tengok apa beza dua ni. Sekiranya awak memilih untuk menulis rumusan, awak kena terus ambil fokus 1 dan fokus 2 pada arahan soalan. Tapi kalau awak nak ambil petikan, awak hanya masukkan fokus 1 dan awak kena tambah sesuatu yang lain. Kita tengok contoh ya. Fokus 1, fokus 2 dah ada. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Fokus 1 dalam arahan soalan ialah ditanya tentang usaha. Tapi dia tak ambil macam tu je. Sebab fokus 1 kita wajib tukar. Sama juga, yang ini pun kita kena tukar. Tukar kepada apa? Tukar kepada yang setara makna. Maksudnya, kalau usaha, kita boleh gunakan lang. Nak membina rumusan ni mudah je. Kita pernah hasilkan 4 perenggan, iaitu tadi perenggan pendahuluan, kedua ialah isi tersurat, ketiga ialah perenggan isi tersirat, dan perenggan terakhir ialah perenggan kesimpulan. Perenggan pendahuluan tadi yang kita dah buat tadi tu. Sekarang cikgu nak tunjuk pula perenggan isi tersurat. Mana nak dapat isi tersurat? Isi tersurat kita ambil dari petikan. Selalunya dalam satu petikan tu dia ada lebih dari 6-7 isi. Berapa yang awak perlukan? Memadai awak beri hanya 6 isi tersurat yang terdapat dalam petikan. Tengok isi tersurat. Isi tersurat. Nak membina isi tersurat ini, cikgu selalu cakap awak mesti membina ayat yang gramatis. Apa maksud ayat gramatis? Ayat itu mengandungi subjek dan predikat. Paling mudah. Sebab soalan minta cara. Cara ni mesti orang yang lakukan. Mesti ada orang yang buat. Jadi orang yang lakukan ini automatik menjadi subjek. Betul tak? So apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu menjadi predikat. Kita tengok ni. Contoh isi pertama. Awak baca dan petikan, awak jumpa yang melakukannya. Kita labelkan sebagai subjek. Subjek ialah pelaku. So apa yang dibuat ialah predikat. Katakanlah awak dah selesai mencari 6 isi penting dan awak senaraikan 6 isi penting, subjeknya dan predikatnya. Apa kita nak buat lepas ni? Ingat lagi tak? Cikgu selalu sebut tentang soalan jawapan kedua, ketiga dan keempat. Yang kita harus masukkan penanda wacana. So penanda wacana yang mana? Kita ambil yang standard je. Selain itu, di samping itu, dan akhir sekali. Sekarang awak dah ada 6 isi, awak dah ada 3 penanda wacana. So kita akan combine semua ni menjadi satu petikan. Jawapannya mungkin begini. Kerajaan memperkenalkan rukun negara. Selain itu, masyarakat hendaklah mengamalkan sikap keterbukaan. Ibu bapa juga boleh memainkan peranan besar dalam membentuk sikap mulia kepada anak-anak mereka. Di samping itu, ibu bapa juga harus mendidik anak tentang soal adab, asuhan keagamaan dan pembentukan jati diri. Kerajaan pula boleh memperkasakan lagi sekolah kebangsaan untuk menyatukan generasi muda melalui pendidikan dan bahasa kebangsaan. Untuk perenggan ketiga iaitu isi tersirat, anda hanya perlu beri 2 isi sahaja
berdasarkan kehendak soalan pada fokus kedua, yang mana tak ada dalam petikan, awak kena fikir sendiri. Mudah saja. Sebab soalan tentang perpaduan, soalan pula tanya tentang kepentingan. Jadi, perpaduanlah. Perpaduan penting untuk apa? Selain itu, perpaduan juga penting untuk apa? Yang pertama, perpaduan penting untuk mengekalkan keamanan negara. Selain itu, perpaduan juga penting untuk meningkatkan imej negara di mata dunia. Cukup, 2 saja. Nak bubuh penanda wacana boleh? Tak nak pun tak apa. Kalau nak bubuh, tambah dekat sini. Selain itu, perpaduan juga penting untuk meningkatkan imej negara di mata dunia. Akhir sekali kita akan masuk pada perenggan kesimpulan, perenggan yang keempat. Okey, perenggan kesimpulan ni satu ayat juga, ayat yang standard. Awak gunakan kaedah kesimpulannya A mesti dibikan agar C. A itu apa? A itu isu, dibikan, B itu ialah cadangan dan C itu harapan. Benda ni cikgu. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, kesimpulannya, katakan isunya tentang perpaduan, pemupukan perpaduan kaum. Ini ialah A tadi. Mestilah cadangannya, sebab dia benda yang baik, maka kita cadang supaya dipertingkatkan agar ini yang dikatakan dengan harapan. Yang C, maka terhasillah kesimpulannya pemupukan perpaduan kaum mestilah dipertingkatkan agar negara kekal aman dan sejahtera. Nampak? Okay, jadi ini satu ayat saja untuk awak tulis kesimpulan. Dari apa yang cikgu bincangkan tadi dengan awak, kita dapat simpulkan bahawa nak menulis satu rumusan perlu ada 4 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan yang standard. Isi tersurat hanya 6 isi yang diambil dari petikan. Isi tersirat 2 isi yang awak kena fikirkan sendiri berdasarkan arahan kedua pada soalan, dan satu perenggan kesimpulan yang standard. Jadi, pendahuluan standard ni satu ayat saja. Contoh kita buat tadi, rumusan membincangkan apa? Okey. Isi tersurat 6 isi yang dibina dalam 6 ayat. Maknanya satu isi beri 1 ayat. Kemudian isi tersirat 2 isi beri juga 2 ayat, satu-satu. Dan perenggan akhir, perenggan keempat, kesimpulan standard, kesimpulannya A mesti dibikan itu dalam 1 ayat. Berapa jumlah ayat yang awak ada? Keseluruhan rumusan 1, 6, 2, 1, kita ada 10 ayat. Yang lebih kurang kalau setiap ayat itu mengandungi 12 perkataan, 12 kata. Jadi kita andaikan sekarang rumusan awak 120 patah perkataan. Yang ini awak sendiri yang kena kontrol. Ya, sebab rumusan tidak boleh lebih dari 120 perkataan. Mudah? Okey.